Seperti yang saya janjikan, kita akan continue kita punya lesson untuk chapter 5B, Fish Post Harvest and Processing, di dalam video ini. So untuk chapter 5B, kita akan lihat methods of evaluating fish freshness and quality. Dalam chapter ini kita akan lihat lebih kepada macam mana untuk menilai kesegaran dan juga kualiti. So di dalam subtopik ini kita akan lihat beberapa prosedur ataupun langkah-langkah macam mana untuk melihat kualiti dan juga kesegaran ikan. So ini adalah contents untuk 5B. Freshness. Satu istilah yang kita perlu tahu. Kalau dalam bahasa Melayu kita tahu freshness itu adalah kesegaran. Tetapi sebenarnya definisi yang paling tepat untuk freshness adalah how much the fish or fish product has spoiled when held in the wet state. Berapa banyak ikan ataupun produk ikan telah mengalami kerosakan ketika berada di dalam state yang basah. State itu adalah satu keadaan yang basah. When applied to frozen or canned fish, it means freshness of the fish before canning or freezing. Untuk kita ukur freshness ataupun kesegaran kepada frozen or canned fish, ikan yang disejuk bekukan ataupun di tin, maksud kesegaran ataupun freshness ini adalah diukur ketika ataupun sebelum ikan tersebut ditinkan ataupun disejukkan. Itu dia. Kesegaran ini adalah satu kualiti ataupun faktor kualiti yang sangat penting terutamanya kepada kita sebagai pengguna. And then penilaian untuk mengukur kesegaran ini sangat penting di dalam QC, iaitu quality control. Fish kept frozen for a long time may taste unpleasant because it develops off flavor in store, but these are not the same as those associated with stale wet fish. Ada perbezaan di antara ikan yang disimpan di dalam proses sejuk beku yang terlalu lama. Dia akan mempunyai rasa yang kurang menyenangkan sebab dia ada disebabkan tersimpan terlalu lama, dia menghasilkan off flavors. Itu rasa yang tidak baiklah. Tapi dia tidak boleh disamakan dengan ikan yang busuk. Ikan busuk yang disebabkan oleh ikan yang sudah busuk yang sudah lama dan dia tidak disejuk bekukan, tetapi dia memang busuk. So di dalam QC ni, dalam quality control ni, apa yang paling penting adalah kaedah sensory. Kaedah sensory ni maksudnya kita buat ujian sensory di mana kita buat macam kita test sedikit produk, apa-apa jenis produk pun, dan di sana kita boleh nilai dia punya kesegaran. Berdasarkan kepada dia punya bau, dia punya rasa, dia punya appearance, iaitu appearance tu adalah dia punya apa kita panggil macam mana kita lihat dia, dan juga dia punya feel, structure dia. So kesemua aspek ataupun attributes ini kita akan lihatlah di dalam QC purposes. It is convenient to attach a number or score to each stage so that the assessor can award the appropriate score to each fish or batch of fish. So di dalam QC ini, macam setiap atribut ataupun aspek tersebut, sebagai contohnya smell, taste, appearance and feel, itu dia dinomborkan. Jadi setiap nombor tersebut dia mempunyai nilai khas
ataupun khusus kepada penilai ataupun panel yang menilai kesegaran ikan tersebut, setakat mana dia punya kesegaran. Okey, quality assurance QA. Silakan berperhatian. Tadi kita lihat QC. QC, quality control. Dan ini adalah quality assurance, iaitu QA. Apa pula yang dimaksudkan dengan quality assurance QA ni? Consists of all those planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product or service will satisfy given requirements for quality. Quality assurance ni, QA, dia mengandungi semua tindakan-tindakan sistematik yang terancang dan juga diperlukan untuk menyediakan satu keyakinan yang cukup bahawa sesuatu produk dan juga servis itu dia memenuhi kriteria ataupun menepati quality yang baik. So itu adalah maksud quality assurance. In other words, it is a strategic management function which establishes policies, adapts programs to meet established goals, and provides confidence that these measures are being effectively applied. Dalam erti kata yang lain, QA ni juga merupakan satu pengurusan strategik di mana kita mewujudkan polisi, menyesuaikan program untuk menepati ataupun mencapai matlamat, dan juga untuk menyediakan satu keyakinan bahawa langkah-langkah secara efektif telah diaplikasikan. Okey, QC pula ni, apa pula dia punya definisi? Consists of the operational techniques and activities that are used to fulfill requirements for quality. Satu aktiviti ataupun teknik operasi yang digunakan untuk memenuhi requirements ataupun permintaan ataupun kehendak-kehendak untuk quality. Okay, it is a technical function which carries out the programs established by QA. Merupakan satu fungsi taktikal, satu strategi lah di mana dia menjalankan program yang telah dikeluarkan oleh quality assurance. Ada dua jenis fish freshness evaluation. Maksudnya ada dua jenis cara macam mana untuk menilai kesegaran ikan. Iaitu A, sensory evaluation method, dan juga B, instrument evaluation method. So kita lihat sensory evaluation methods. Untuk sensory evaluation methods ini, dia melibatkan penilaian melalui smell, iaitu bau, color, warna, appearance, appearance saya lupa apa dia punya bahasa Melayu. Taste, rasa, dan juga texture untuk produk yang melibatkan isi ataupun daging yang telah dimasak. Right? The validity of the standard EU scheme for the sensory assessment of fish freshness introduced in 1976 has been questioned as it takes no account of the differences between species and uses only general parameters. Walau bagaimanapun, cara evaluasi ini, iaitu sensory evaluation method, pernah dipertikaikan oleh disebabkan sensory evaluation methods ini dia tidak mengambil kira perbezaan di antara spesies, dan juga dia hanya menggunakan beberapa parameter saja, iaitu smell, color, appearance, taste, dan juga texture. Jadi disebabkan oleh itu, pada tahun 1997, the Concerted Action Evaluation of Fish Freshness telah menyimpulkan bahawa sensory evaluation is the most important method today for freshness evaluation in the fish sector. The trend is to standardize sensory evaluation by improving methodologies and providing suitable training in their use
to make sensory evaluation an objective measurement. The quality index method QIM has been used by many research laboratories and is now being implemented in the fish industry. Walaupun ada pertikaian dari segi penggunaan sensory evaluation method ini, tetapi pada tahun 1997, the Concerted Action Evaluation of Fish Freshness dia telah menyokong penggunaan sensory evaluation methods ini. Okay. Dan juga menambah baik, iaitu dengan memperkenalkan the quality index method untuk digunakan di dalam penyelidikan makmal dan juga industri perikanan. Okay, QIM pula ni dia mengambil beberapa nombor of different sensory measurements for raw fish, scoring them each between 0 and 3 and adds them to obtain a quality index. Ini sekarang kita bercakap tentang QIM. Okay, QIM ni dia menambah baik sensory evaluation method ini dengan menggunakan scoring. Kita bagi mata, iaitu skor antara 0 dan juga 3. Okay. Sensory evaluation is expensive since it involves training panels of people in the evaluation techniques, and there is still a drive towards the development of simple, reliable, handheld instrument for measuring the freshness of fish. Jadi sensory evaluation method ini sangat penting dan juga dia mahal lah. Dianggap mahal. Kenapa? Sebab dia melibatkan panel-panel yang bertauliah. Jadi semua panel bertauliah tersebut dia akan menjalani latihan ataupun training lah, kursus di dalam teknik macam mana untuk menilai. Okay. Jadi dipercayai bahawa teknik teknik sensory evaluation method ni dia merupakan satu sistem evaluasi yang sangat penting lah, especially lagi untuk industri perikanan ataupun pemprosesan makanan. So ini yang dikatakan dengan sensory evaluation methods, right? Ini adalah contoh-contoh dia. Okay, so di dalam kaedah penilaian ini kita boleh lihat beberapa quality parameter lah. Okay, seperti general appearance, eyes, gills, dan juga ini kita punya jumlah keseluruhan. Jadi setiap quality parameter tersebut ni dia akan ada karakter yang tersendiri, iaitu skin, blood spot on gill cover, stiffness, belly smell. Dan juga kalau kamu lihat setiap karakter ini dia ada score. Okay, iaitu 1, 2, 3 dan juga dia bergantung kepada karakter-karakter yang tertentu lah. Okay, boleh lihat untuk eyes, gills, dan ini boleh dijadikan borang, digunakan oleh panel penilai, dan juga bila mereka menjalankan audit ataupun penilaian sensory, inilah borang yang akan digunakan dan mereka just tanda skor, dan juga dia akan total up lah, menjumlahkan ke semua scoring yang telah mereka tanda itu, dan mereka akan total up di bawah ini, right? Okay, so seperti yang kita sudah belajar sebelum ini, okay, pengendalian ikan adalah sangat penting lah untuk memastikan ikan ini dia tidak terdedah ataupun tercemar oleh bakteria ataupun bahan-bahan pencemar yang lain. Alright. So bakteria yang paling famous yang di dalam
yang membuatkan ikan ni rosak adalah Salmonella. Alright. So bakteria ini ataupun virus inilah yang sebenarnya menyebabkan kerosakan kepada ikan, disebabkan oleh air yang sudah kotor dan juga pengendalian ataupun produk ataupun cara pengendalian kita ini dia terdedah kepada bahan-bahan pencemar. Okay, instrumental evaluation method. Okay, tadi kita sudah lihat sensory evaluation methods. Yang ini instrument evaluation methods pula. Okay, so di dalam instrument evaluation methods, okay, kita ada microbiological testing. Okay, so apa yang berlaku di dalam microbiological testing ini, kita akan membuat ujian kehadiran pathogenic bakteria seperti Salmonella, Staphylococcus aureus dan juga E. coli ataupun mana-mana organisme penunjuk yang terdapat di dalam fecal pollution. Fecal pollution ni adalah pencemaran najis. Contoh indikator organisme tersebut adalah fecal coliforms, fecal streptococci or other types of general contamination or poor handling practices. Coliform bacteria, fecal streptococci, total viable count. Okey, jadi semua ni adalah jenis-jenis microorganism yang kita akan detect, yang kita akan lihat. Kita buat ujian untuk melihat kehadiran ada ataupun tiada microorganism tersebutlah. Okey, tetapi untuk microbiological testing ni dia sangat mahal untuk mendapatkan ujian ini, dan juga masa untuk mendapatkan result dan juga untuk conduct instrument evaluation method ni dia sangat lama lah. The number, size and nature of the samples greatly influence the results, and even the most elaborate sampling cannot guarantee the safety of the product. Jumlah, size dan juga nature samples yang digunakan untuk diuji, okay, dia sangat mempengaruhi keputusan, okay, dan juga dia tidak boleh menjaminlah keselamatan produk. So ini dia microbiological test yang digunakan di dalam microbiological standards and regulations of a typical EU country. EU country adalah negara-negara Eropah. Okay, so boleh lihat di dalam jadual ini. Okay, di sebelah kanan ini kamu boleh lihat jenis-jenis ataupun senarai microorganisms, okay, yang diuji kehadiran ataupun kewujudan di dalam produk-produk seperti ini. Okay, dalam raw fish, fillet, fresh frozen, okay, smoked salmon, crustacean, mollusk. Alright. So kalau ada, dia akan tanda lah kehadiran satu aerobic plate TVC. Okay, dan kalau ada coliforms dia akan letak 2 dan sebagainya. Okay, standards and criteria of fish and fishery products under the Food Sanitation Law Japan. Okay, ini pula di negara Jepun. Okay, ini adalah standards dan juga kriteria untuk ikan dan juga produk ikan. Okay, di bawah hukum sanitasi makanan di negara Jepun. Jadi boleh lihat classification, okay, jenis produk lah di sini ya, dan juga standards dan juga kriteria. Okay, untuk standards dan kriteria ini dia adalah ukuran ujian sama ada ataupun tiada organism yang tertentu yang hadir di dalam produk-produk yang ingin diuji tersebut. Okay, dan juga di sini adalah ruangan untuk letak remarks, okay, apa-apa catatan ataupun tindakan yang seterusnya. Okay, table 5 to 6 guideline for pathogens. Okay, ini adalah panduan yang kita gunakan untuk melihat
setiap mikroorganism tersebut ini dia punya guidelines lah, panduan. Not to exceed 100,000 per gram, not to be detected 25 of meat. Okay, jadi so kita kena patuh yang inilah. Kalau dia lebih, maksudnya dia kena remark dekat sini. Okay, volatile compound methods use gas sensors, electronic noses. More work is needed on the characterization of the properties of fish odors. Muscle protein methods measure postmortem changes in the intermediate filaments and proteins. No rapid measuring systems are yet available. And then kita ada electrical properties methods, color measurement methods, dan juga TTI, iaitu time and temperature indicators. Ini saya serahkan kepada kamu untuk baca sendiri ya. Okay, ini adalah cara untuk instrumen yang digunakan untuk mengukur kesegaran ikan. Okay, the preventive strategies based on thorough analysis of prevailing conditions are much more likely to provide an assurance of fish quality. Di sini kita akan lihat instrumen yang kita boleh guna di dalam evaluation methods, iaitu HACCP dan juga ISO 900 series dan juga Total Quality Management TQM. Semua ni adalah instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur kesegaran ikan. Okay, the main reasons to implement such quality systems are, okay, apa sebab dia kita melaksanakan sistem quality ini. Inilah ni, okay, HACCP, ISO dan juga TQM ni. Okay, sebab-sebab dia adalah ini, to improve the efficiency and profitability, untuk meningkatkan efisien dan juga keuntungan operasi dan juga quality produk. Yang keduanya untuk memuaskan hati ataupun memenuhi kehendak customer dan juga mereka yang ingin import. Yang ketiga untuk menyediakan defense ataupun pertahanan. Okay, sebagai bahan bukti lah di dalam tindakan yang berkaitan dengan mahkamah. Dan juga yang keempat, to keep up with the competition, untuk bersaing di di pasaran industri pemprosesan makanan. Okay. Standards and practices that are widely applied in food processing industry. Okay. Dalam slide ni kamu lihat ini adalah standard ataupun amalan-amalan yang kita gunakan, okay, di dalam industri pemprosesan makanan, iaitu GMP, HACCP, SSOP. Okay. Okay, kalau HACCP ini dia punya logo. Right. So HACCP ni dia punya nama penuh adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Okay, a method of food safety assurance. Okay, satu kaedah untuk untuk assure keselamatan makanan. Okay, that identify that we need to do to make food safe. So kita so HACCP ini dia satu kaedah lah. Kita guna HACCP ini untuk kenal pasti apakah langkah yang kita boleh buat untuk menjadikan kita punya makanan ini selamat untuk dimakan. Okay, so apa yang penting dalam HACCP ini, what hazard can enters the product, apakah jenis ancaman ataupun elemen bahaya yang boleh memasuki produk, and then di manakah hazard ini berlaku dan juga macam manakah kita boleh mengawal ataupun membasmi hazard-hazard tersebut. Okay, satu alat management tool, satu alat pengurusan yang digunakan untuk melindungi bekalan makanan daripada
ancaman biologi, kimia dan juga fizikal. Okay, a method of food safety assurance that identify what we need to do to make food safe. So kita dalam HACCP ni juga kita boleh tahu dan juga kita boleh kenal pasti apa yang kita perlu buat untuk menjadikan makanan itu selamat. Okay, not a zero risk system. Dan juga HACCP ini dia didesain untuk meminimumkan risiko ancaman ataupun bahaya daripada keselamatan makanan. Okay, kegunaan HACCP ni, a farm to the fork approach. Okay, so apa yang anda faham tentang farm to the fork approach? Okay, so dia meliputi HACCP ni dia meliputi inilah cara-cara pengendalian ataupun pemprosesan makanan daripada ladang, okay, sampailah ke ke fork ini dia merujuk kepada kitchen, macam mana kita memproses ataupun menyediakan makanan kita. Okay, on farm agriculture, and then transportation pun terlibat di dalam ini, farm to the fork approach. Food preparation and handling, food processing, meat and poultry regulations, seafood regulations, food service and consumer handling use. Okay, so HACCP ni dia melihat kepada semua proses lah, daripada saat kita harvest makanan kita daripada ladang sehinggalah ke transportation, food preparation dan sampailah ke food service di mana kita sudah menyediakan makanan. Okay, dulu sebenarnya HACCP ini dia hanya digunakan ataupun dia hanya applicable untuk apa-apa jenis makanan yang melibatkan pengetinan sahaja, okay, ataupun daging yang tidak perlu dimasak. Tetapi sekarang HACCP ini dia sudah meluas. Okay, semua produk pun akan menggunakan HACCP. Okay, key concepts to HACCP plan. Okay, apakah perkara yang penting di dalam perancangan HACCP ini? So sebelum HACCP ini kita kena ada GMPs, iaitu Good Manufacturing Practices, alright, dan juga SOP lah. Okay, so kedua-dua ni adalah penting lah untuk buat HACCP. Okay, apa tu GMP? Satu program prerequisite yang penting. Okay, sebagai contohnya Good Manufacturing Practices. Jadi mana-mana kilang ataupun syarikat untuk mendapatkan logo HACCP ni dia kena ada sijil GMP dahulu lah. Okay, so dia ataupun dia kena ikut kursus GMP untuk melayakan dia untuk ambil HACCP. Dan juga dia kena ada Standard Operating Procedures. Okay, ini adalah guidelines ataupun panduan macam mana HACCP principles berlaku. Okay, yang pertama, assemble the HACCP team. Okay, assemble the HACCP team ni apa yang berlaku, kita kena kumpulkan ahli-ahli HACCP ini. Okay, so ahli-ahli HACCP tu dia haruslah daripada ahli-ahli yang daripada pelbagai bidang. Okay, so ada yang tahu macam mana untuk buat sanitation, ada yang tahu macam mana buat quality assurance, food microbiology, engineering, production. Okay, jadi mereka ni lah yang akan duduk bersama-sama dan buat meeting untuk develop diorang punya HACCP plan. Itu yang pertama. Ini yang secondly, describe the food and its distribution. Jadi HACCP team tersebut dia kena gambarkan makanan dan juga macam mana dia ingin macam mana dia kena distribute makanan tersebut. Okay, sama ada dia disejuk bekukan ataupun macam mana. Alright. And then yang ketiga ni, describe the intended use and consumers of the food. Okay, selepas dia describe food and distribution, dia kena describe, dia kena tentukan siapakah sasaran pengguna. Okay, sama ada orang tua kah, baby kah, ataupun mana-mana individu yang kurang zat kah, yang tidak mempunyai imunisasi yang baik. Okay, so itulah. And then yang keempat, develop a flow diagram
which describes the process. And then selepas peringkat yang ketiga ini, dia kena pergi kepada peringkat yang keempat, iaitu membuat satu carta alir, di mana setiap carta alir ini dia menceritakan ataupun dia menguraikan proses-proses yang berlaku. Dan yang terakhir, verify, dia kena sahkan carta alir tersebut untuk menunjukkan bahawa setiap proses yang dijalankan adalah betul. Dan juga apa-apa penambahbaikan, perubahan kepada flow diagram tersebut, dia akan didokumentasikan jugalah. Okey, selepas selesai 5 prinsip ini, dia kena pergi kepada selepas selesai 5 preliminary, iaitu peringkat saringan tadi itu, dia kena pergi kepada 7 prinsipal untuk HACCP. Okay, iaitu conduct a hazard analysis, identify critical control points, establish critical limits for each critical control points. Nombor 4, establish procedure to monitor the critical control, establish corrective actions, establish verification procedure, dan juga akhirnya establish record keeping and documentation procedures. Okay, so kita tengok satu persatu lah. Right. Okay, yang prinsip yang pertama ni conduct hazard analysis. Kita buat analisis hazard macam mana. Okay, so ini cara dia buat lah. So contohnya step, langkah cooking, memasak. Jadi apakah hazard-hazard yang berpotensi bakteria seperti salmonella. Okay, jadi dia punya, di sini kamu letak dia punya justifikasi, dan juga hazard to be addressed in plan, yes or no. And then dia punya control measures, apakah langkah untuk mengatasi, kita cooking lah, masak, supaya salmonella ini dia akan mati. And then kita pergi kepada prinsip yang kedua, iaitu CCP, iaitu identify critical control points. Apa itu critical control points? A point, step or procedure in a food process which control can be applied, and as a result, a food safety hazard can be prevented, eliminated, and reduced to an acceptable level. Okay, satu cara, prosedur ataupun langkah di mana proses makanan boleh diaplikasikan. Okay, and then selepas itu hazard boleh diatasi, boleh dielakkan, dikurangkan, dan juga ditiadakan, dibasmikan lah. Ini yang ketiga, establish critical limits for each critical control point. Selepas kita identify critical control point, barulah kita akan tentukan apakah critical limits untuk setiap critical control points. Okay, sebagai contohnya ini, process step cooking, and then CCP, yes. Okay, and then critical limits. Untuk critical limits ini, kita nyatakan apakah dia punya value ataupun nilai yang terendah dan juga tertinggi. Contohnya dalam penggunaan oven. Ini yang keempat, prinsipal keempat, monitor each critical control point. Kita monitor, kita buat pemantauan setiap critical control point yang kita buat tadi. And then yang kelima, establish corrective actions. Kita buat tindakan penambahbaikan ataupun pembetulan. Okay, mana-mana langkah yang tidak betul yang kita buat tadi, kalau ada apa-apa masalah, kita kena buat pembetulan. Dan yang keenam, membuat record keeping dan juga dokumentasi. Untuk apa aktiviti yang kita buat tadi, perubahan, kita kena buat record keeping lah. Kita kena record dan juga kita kena simpan dokumen sebagai bahan bukti. Dan juga yang ketujuh, paling last, kita kena buat verifikasi ataupun prosedur pengesahan. Okay, bahawa semua yang kita betul-betul dia adalah sahih dan juga betul. Okay.
Good Manufacturing Practice, GMP. Okay, apakah GMP? Okay, satu set panduan ataupun peraturan dan juga kod yang digunakan kepada manufacturer, iaitu pengilang ataupun pembuat, tentang bahan-bahan dadah ataupun produk, segala jenis produk, sama ada di dalam ataupun di luar makanan tersebut. Sejenis langkah pencegahan lah untuk memastikan keselamatan makanan. And then based on practical experience of a long period of time, dan juga merupakan satu asas untuk HACCP program. Ini kamu tengoklah, ini dia punya hierarchy. So yang paling bawah dia kena ada good manufacturing practices, sebagai asas yang paling bawah dan paling penting sekali. And then dia kena ada SOP. Bila dua ni ada, barulah kita boleh ada logo HACCP. Dan juga paling atas ni adalah total quality management. Basic operational conditions and procedures that are required for GMP certification. So apa yang penting di dalam GMP certification ni? Macam mana kita perlu apa yang kita perlu ada untuk mendapatkan pensijilan good manufacturing practices ini. Dia kena ada correct construction and layout of the food premises. Untuk kita punya kedai, kita kena ada layout ataupun design pembinaan kita punya kedai ataupun tempat di mana kita buat premis kita itu. Ini yang kedua, condition, iaitu keadaan persekitaran luar di premis tersebut. Ketiga, adequate maintenance of equipment. Dia kena lihat penyelenggaraan peralatan dan juga benda yang digunakan untuk bisnes tersebut. Dan juga kita kena ada satu program pengawalan serangga perosak. And then selain daripada itu, dia kena ada ni lah, kebersihan. So kita kena tengok kebersihan dalam premis kita. So kebersihan ni dia tengok tempat, peralatan, utensils, semua dia tengok. And then identification and storage of waste within and by the food business. Dia kena tengok macam mana kita urus sisa-sisa buangan hasil daripada bisnes ataupun premis kita itu. So this is the 10 important documents that you need to have in GMP. Kena ada polisi, kena ada SOP, specification, kena ada MFR. MFR tu adalah Master Formula Record. And then BMR, Batch Manufacturing Record. Kena ada manuals, kena ada master plans, kena ada validation protocols, forms and formats, dan juga record. Dan juga ini 10 attributes of a good document. Selepas kamu ada dokumen-dokumen ini, kamu kena pastikan setiap dokumen ini dia kena accurate, clear, complete, consistent, indelible, legible, timely, direct, authentic dan juga authorized. Ini adalah beza antara quality assurance dan juga quality control. So quality assurance ni dia lebih kepada proses. Proses macam mana produk tersebut dihasilkan. So kita untuk quality assurance ni dia akan tengok proses, aktiviti, quality melalui proses-proses macam mana produk tersebut dihasilkan. Itu untuk QA. Untuk quality control pula, dia lebih kepada produk itu tersendiri. And then quality assurance ni is a managerial tool, satu alat pengurusan. And then quality control is a corrective tool, satu alat pembetulan. And then untuk quality assurance, verification is an example of QA. Untuk quality control, validation and software testing is an example of QC. Untuk quality assurance, sebab dia tengok kepada proses, so kita hanya perlu verification, pengesahan
pengesahan betul ataupun tidak, ataupun selamat ataupun tidak setiap proses yang dijalankan untuk menghasilkan produk tersebut. Itu contoh. Tapi untuk quality control, dia lebih kepada validation dan juga software testing. Maksudnya dia kena ada sensory, dia kena ada ujian sensory. Okay. And then goal untuk quality assurance, dia adalah untuk improve development and test processes so that defects do not arise when the product is being developed. Untuk quality control, dia punya goal adalah untuk mengenal pasti kekurangan selepas produk ini dihasilkan ataupun sebelum dia dikeluarkan. Okay, kepentingan untuk pensijilan. Okay, ini adalah contoh pensijilan yang dimaksudkan adalah HACCP dan juga GMP. Okay, kenapa kita perlu ada sijil-sijil HACCP dan juga GMP? Okay, untuk memastikan bahawa kita punya premis bersih dan juga memuaskan dari segi design dan juga bangunan kita lah. And then untuk memastikan pengendali makanan mengekalkan kebersihan personal dan juga mengelakkan amalan-amalan yang boleh mencemarkan makanan. Selain daripada itu, kita bila kita ada sijil ni, okay, di sana kita boleh lihatlah bahawa peralatan dan juga segala alat yang digunakan adalah bersih, sesuai dan juga mudah untuk dibersihkan. Di samping itu, supaya kita boleh supaya boleh facilitate, membantu, menguatkan dan juga untuk mengharmonikan aktiviti-aktiviti di dalam food premise kita ini, termasuk yang dijalankan oleh local authorities. And then lagi apa lagi dia punya kebaikan untuk menyediakan kehendak-kehendak yang penting tentang food safety assurance program, sebagai contohnya HACCP dan juga GMP di dalam kilang-kilang makanan. Thank you. Kalau ada soalan, boleh tanya saya.